Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah pada hari ini saya akan membentangkan satu kajian yang bertajuk Pelaksanaan Kapasiti Pedagogi Pembelajaran Bermakna atau KPPB, Pengetahuan, Kefahaman dan Kesediaan Guru-Guru Pelatih di Institut Pendidikan Guru Kampus Perempuan Melayu Melaka. Pembentang adalah terdiri daripada saya sendiri iaitu Dr. Nurmaina binti Rasid dan Puan Roslina binti Muhammad Rasdi dari IPG Kampus Perempuan Melayu Melaka. Pembentangan saya adalah meliputi pertama, pendahuluan, kedua, penyataan masalah, ketiga, objektif kajian, keempat, metodologi kajian, kelima, dapatan kajian dan perbincangan, dan yang keenam diakhiri dengan kesimpulan. Sebagai pendahuluan, program pembelajaran bermakna atau Deep Learning yang diinspirasikan oleh McEachin, Quinn dan Fullen 2017 telah diadaptasi dengan menggunakan acuan IPGM bagi melonjakkan kualiti guru pelatih yang bakal menjadi guru. Ia merupakan faktor utama penentu keberhasilan murid seperti mana yang digariskan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Kapasiti Pedagogi Pembelajaran Bermakna atau KPPB ialah satu inovasi pedagogi bagi memantapkan kemahiran instruksional pensyarah bagi menyediakan guru pelatih untuk menghadapi situasi sebenar di alam pendidikan. Ia mengintegrasikan elemen kurikulum, pentaksiran dan pedagogi untuk memantapkan pengetahuan dan kemahiran mereka dalam perkembangan pendidikan pada abad ke-21 mengikut Munirah Mohsen et al. 2023. KPPB adalah keinginan untuk mengubah bentuk pendidikan bagi melahirkan para pelajar ke arah yang lebih holistik dalam menepani dunia persekitaran mereka dan menghendaki mereka mencipta pengetahuan baru dengan menggunakan penguasaan alat digital. Seterusnya, saya beralih pula kepada penyataan masalah di mana pembelajaran bermakna adalah apabila pelajar dapat menggunakan pengetahuan dan kemahiran isi kandungan untuk meneroka dan mencipta pengetahuan dan kemahiran baru. Dengan pengetahuan dan kemahiran baru yang diperolehi tersebut, pelajar dapat menggunakannya untuk menyelesaikan masalah di dalam kehidupan mengikut Nur Azimah Abdul Majid et al. 2021. Fullen 2013 menjelaskan bahawa terdapat banyak cabaran untuk mewujudkan persekitaran pembelajaran yang baik, terutamanya dalam pedagogi dan kaedah pengajaran. Justru aspek pemahaman dan kesediaan pelajar terhadap pelaksanaan pembelajaran bermakna perlu dititik beratkan bagi memastikan objektif pelaksanaan KPPB dapat direalisasikan dengan berkesan. Paparan berikutnya adalah berkaitan dengan kerangka konseptual kajian. Berdasarkan rajah satu ini, kita dapat melihat bahawa terdapat 3 konstruk dalam kajian ini iaitu meliputi aspek pemahaman, pengetahuan dan kesediaan. Dan di dalam konstruk kajian ini, pengkaji telah mengadaptasikan 4 elemen reka bentuk pembelajaran dalam KPPB itu sendiri iaitu meliputi pertama, amalan pedagogi, kedua, rakan pembelajaran, ketiga, persekitaran pembelajaran dan yang keempat, pemanfaatan digital. Objektif kajian yang telah digariskan dalam kajian ini adalah seperti berikut. Pertama, untuk mengenal pasti tahap pengetahuan guru pelatih terhadap pelaksanaan KPP di IPG KPM. Kedua, mengenal pasti tahap pemahaman guru pelatih terhadap pelaksanaan KPPB di IPG KPM. Ketiga, mengenal pasti tahap kesediaan guru pelatih terhadap pelaksanaan KPPB di IPG KPM. Dan yang keempat, menjelaskan hubungan antara pengetahuan dengan kefahaman, pengetahuan dengan kesediaan dan kefahaman dengan kesediaan guru pelatih terhadap pelaksanaan KPB di IPG KPM. Metodologi kajian adalah seperti berikut, di mana kajian ini adalah kajian deskriptif yang menggunakan reka bentuk tinjauan ataupun survey dan menggunakan kaedah analisis data secara kuantitatif. Responden kajian adalah terdiri daripada 261 orang siswi guru pelatih yang telah dipilih daripada 5 option yang berbeza. Dan kaedah persimpulan bagi kajian ini adalah menggunakan kaedah persimpulan bertujuan iaitu purposive sampling.
Seterusnya, instrumen bagi kajian ini adalah menggunakan soal selidik dan soal selidik ini telah melalui kesahan dan kebolehpercayaan melalui kajian rintis dengan penilaian korba alfa. Dan nilai korba alfa yang telah dicapai dalam kajian ini adalah sebanyak 0.969 dan mengikut Hare et al. 2006, indikator ini menunjukkan nilai yang terbaik. Seterusnya, statistik deskriptif yang digunakan dalam kajian ini adalah untuk menilai min, sisial piawai dan kekerapan, manakala deskriptif kolerasi digunakan bagi menilai ataupun mendapatkan hubungan antara konstruk kajian. Seterusnya, dipaparkan dapatan kajian. Jadual 1 menunjukkan analisis deskriptif bagi konstruk kajian di mana kita dapat melihat bahawa konstruk pengetahuan mencapai skor min 4.32 dengan nilai sisihan piawai 4.04, manakala konstruk pemahaman dengan skor min 4.03 dengan sisihan piawai 4.21 dan konstruk kesediaan mencapai skor min 4.13 dengan sisihan piawai 4.02 dan mengikut interpretasi skor Nunali dan Bernstein 1994, interpretasi keseluruhannya menunjukkan tahap yang tinggi. Jadual kedua pula memaparkan perkali korelasi antara konstruk kajian di mana kita dapat melihat bahawa hubungan antara pengetahuan dan juga kefahaman mencapai nilai kolerasi sebanyak 0.622, manakala konstruk pengetahuan dan juga kesediaan mencapai kolerasi sebanyak 0.685. Begitu juga dengan perkali korelasi bagi konstruk kefahaman dan kesediaan mencapai korelasi sebanyak 0.675. Dan melalui paparan jadual dua ini menunjukkan bahawa secara keseluruhannya hubungan antara ketiga-tiga konstruk kajian ini adalah berada pada tahap hubungan yang sederhana tinggi mengikut interpretasi nilai kolerasi ataupun nilai R yang digariskan oleh Guilford 1996. Maka ini menunjukkan bahawa terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan dengan kefahaman, pengetahuan dengan kesediaan dan kefahaman dengan kesediaan para pelajar terhadap pelaksanaan KPPB, DIPG, KPM. Sebagai perbincangan, dapatan kajian yang tertera pada jadual 1 dan 2 tersebut memperlihatkan bahawa konstruk pengetahuan, pemahaman dan kesediaan guru-guru pelatih terhadap pelaksanaan kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna atau KPPB di IPG KPM menunjukkan keseluruhannya pada tahap skor min yang tinggi. Ini membuktikan bahawa pelajar atau guru pelatih ini mempunyai pengetahuan, kefahaman dan kesediaan yang tinggi dalam melaksanakan KPPB. Namun begitu, pelajar perlu meningkatkan pengetahuan dan kemahiran mereka dari semasa ke semasa dalam melaksanakan KPPB atau mereka mampu untuk melaksanakannya apabila berada dalam dunia sebenar di sekolah nanti. Kerjasama dan bimbingan daripada para pensyarah secara berterusan merupakan satu nilai tambah dan merupakan satu proses pembelajaran yang boleh digunakan sepanjang hayat mengikut Munirah Mohsin et al. 2023. Dan pelaksanaan KPP ini adalah selari dengan matlamat PAK ke-21 bagi melahirkan pelajar yang holistik dan berkemahiran tinggi melalui pembelajaran bermakna atau deep learning. Rozalina Abran dan Roslinda 2017 menjelaskan bahawa guru perlu meningkatkan kefahaman tentang kemahiran pelaksanaan pengajaran abad ke-21 dan bagaimana kemahiran tersebut harus dibina dalam diri murid. Beliau turut menekankan bahawa kemahiran dalam penggunaan teknologi terhadap pelaksanaan pengajaran abad ke-21 perlu diterapkan selain menitik beratkan tentang kemahiran yang lain seperti nilai kerjasama, kolaborasi dan pembelajaran sendiri. Dalam menguasai pedagogi abad ke-21, guru perlu memiliki kesediaan menggunakan teknologi dan media dalam PDP dan mengaplikasikannya serta menyesuaikannya dengan pedagogi pembelajaran bermakna mengikut Muhammad Aishi Baharudin et al. 2019. Sebagai kesimpulan, pelaksanaan KPPB ini dapat memperkukuhkan penyampaian kurikulum melalui amalan pedagogi berkesan. KPPB merangkumi 3 elemen utama iaitu pembelajaran bermakna, reka bentuk dan iklim pembelajaran. Justru pensyarah
IPG berperanan dalam melatih guru dalam memberikan pengalaman dan kompetisi pengetahuan pemahaman dalam bidang pendidikan. Usaha murid ini diharapkan dapat melahirkan insan guru yang kompeten dan dinamik dengan perkembangan pendidikan negara sekaligus berimpak terhadap modal insan di sekolah. Sekian, terima kasih.